Salam sejahtera dan salam Unimasku sayang. Kami dari kumpulan Six Piece akan membentangkan kajian mengenai kes penderaan kanak-kanak di Malaysia. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai dengan pengenalan. Isu penderaan kanak-kanak di Malaysia telah menjadi bualan dan juga isu sosial dalam kalangan masyarakat kita. Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan isu penderaan kanak-kanak ini, yaitu teori psikologi. Menurut William James 1890, psikologi adalah sains kehidupan mental yang menekankan kepentingan unsur-unsur subjektif yang tidak dapat didaftar oleh sistem deria manusia. Manakala John Watson 1919 menyatakan bahawa psikologi adalah bersifat objektif, membolehkannya mengkaji tingkah laku manusia yang pelbagai. Menurut dasar perlindungan kanak-kanak negara kita pula, penderaan kanak-kanak didefinisikan sebagai satu pencabulan dan juga pelanggaran hak asasi mereka dengan merampas perkembangan mereka dalam keadaan sehat dan bermaruah. Di sini kumpulan kami ingin menjelaskan dan menguraikan berkaitan dengan langkah, faktor, kesan, cabaran dan juga pengajaran yang terdapat dalam tajuk kami ini. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terhadap kes penderaan kanak-kanak. Hari ini saya akan menjelaskan 3 faktor utama yang mendorong keadaan tersebut berlaku. Faktor pertama ialah perbalahan dalam sesebuah keluarga. Pertengkaran yang berlaku antara ibu dan bapa seringkali menjadi penyebab terhadap tekanan yang dirasai sama ada dari aspek emosi ataupun fizikal. Amarah yang tercetus akibat daripada perbalahan antara ibu dan bapa akan dilepaskan kepada anak-anak mereka. Terusnya ialah faktor daripada sudut pemangsa, yang mana wujudnya sifat dan budaya negatif seperti kaki botol dan judi, penjenayah, terlibat dalam gila seks, menipu teman lelaki serta mempunyai masalah mental. Sikap ibu bapa dalam menguruskan rumah tangga justru merupakan faktor dalaman yang mendorong terhadap kes penderaan kanak-kanak. Seterusnya ialah kedudukan ekonomi keluarga yang tidak utuh turut menjadi pemangkin terhadap penderaan kanak-kanak di Malaysia. Masalah kewangan dan kos sara hidup yang tinggi semakin meningkat, menyebabkan ibu bapa terpaksa membanting tulang demi menjamin kelangsungan hidup. Antara kesan penderaan kanak-kanak adalah terhadap psikologi mereka. Aspek psikologi mereka yang terkesan akibat penderaan dan pengabaian kanak-kanak adalah kemurungan. Menurut artikel yang bertajuk Impak Penderaan Kanak-kanak yang ditulis oleh Ashikin Muhammad Esa, kanak-kanak yang menderita akibat penganiayaan cenderung untuk menjadi kurang berkeyakinan untuk berjumpa dengan orang luar ataupun berkomunikasi dengan orang yang lebih tua daripada mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana jika mereka sentiasa didera dan diabaikan, mereka akan berfikir bahawa mereka tidak diperlukan dalam keluarga tersebut. Jadi mereka lebih selesa untuk bersendirian dan juga mengelakkan diri daripada terus didera. Seterusnya, penderaan dan pengabaian kanak-kanak juga memberi impak yang besar terhadap fizikal kanak-kanak. Kesan yang sangat ketara apabila kita melakukan penderaan terhadap kanak-kanak iaitu ada tinggal kesan yang boleh menyebabkan orang luar perasan terhadap fizikal seorang kanak-kanak tersebut. Sebagai contoh, lebam dan bengkak adalah impak yang besar kepada orang luar ataupun masyarakat kita untuk melihat kanak-kanak tersebut didera ataupun tidak. Perkara ini akan menyebabkan mereka akan hilang keyakinan diri untuk berkomunikasi dengan orang luar dan juga tidak mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Antara kesan negatifnya memberi impak besar kepada kanak-kanak ialah dari aspek psikologi. Aspek psikologi mereka yang terkesan akibat penderaan dan pengabaian adalah kemurungan. Kanak-kanak yang menderita akibat penganiayaan cenderung untuk menjadi kurang berkeyakinan dan tidak percaya terhadap individu dewasa. Hal ini demikian kerana jika mereka terus didera dan diabaikan, mereka berfikiran bahawa mereka tidak diperlukan lagi dalam keluarga tersebut. Begitu juga mereka lebih selesa bersendirian untuk
mengelakkan diri daripada terus didera daripada orang yang lebih dewasa ataupun penjaga mereka. Seterusnya, penderaan dan pengabaian kanak-kanak juga memberi impak yang besar terhadap fizikal kanak-kanak. Yang sangat ketara apabila penderaan dilakukan boleh dilihat daripada kesan fizikal, iaitu daripada tubuh badan mereka. Boleh dilihat dengan jelas oleh mata kita adalah melihat apabila tubuh badan kanak-kanak tersebut mempunyai kesan lebam atau bengkak yang boleh menyebabkan kesakitan terhadap kanak-kanak tersebut. Begitu juga lebam dan bengkak juga adalah kesan yang lebih mudah dilihat jika kanak-kanak didera oleh penjaga ataupun orang yang lebih dewasa daripada mereka. Mereka juga akan hilang keyakinan diri untuk berkomunikasi dengan orang luar kerana takut untuk ditanya oleh orang lain bagaimana kesan dan bengkak itu terjadi. Yang terakhir adalah impak negatif kepada masyarakat kita, iaitu dari aspek sosial. Kesan yang terakhir adalah kesan terhadap masyarakat dari aspek sosial. Kanak-kanak yang berumur di antara 7 hingga 12 tahun cenderung melakukan sesuatu yang memberikan kesan negatif sekiranya mereka diabaikan dan dicederakan. Merujuk artikel yang bertajuk Isu Penderaan Kanak-kanak Tuntut Perhatian Serius yang ditulis oleh Dr. Muhammad Syahidan Syari. Seorang pelajar sekolah pernah ditanya kenapa beliau mencederakan rakannya. Jawapannya sangat mengejutkan, iaitu saja. Apabila ditanya tentang latar belakang keluarga beliau, rupa-rupanya ayah dan ibu beliau sudah bercerai. Beliau diabaikan dan tidak diberikan perhatian dengan secukupnya. Pada fasa umur ini, mereka ingin mencoba sesuatu yang baru untuk menghilangkan kesakitan emosi mereka. Begitu juga mereka boleh melakukan perkara-perkara yang negatif seperti meminum alkohol ataupun menagih dadah untuk menghilangkan rasa kesakitan emosi tersebut. Jadi mereka cenderung untuk melakukan tersebut untuk menghilangkan rasa tertekan dalam diri. Cabaran yang akan dihadapi setelah kerajaan mengambil langkah untuk mengadakan kempen tentang masalah penderaan kanak-kanak ialah perasaan ketakutan untuk melaporkan kes penderaan kanak-kanak pada pihak kuasa. Hal ini menunjukkan bahwa perasaan takut membatasi keinginan seseorang untuk membuat keputusan. Contohnya, seseorang individu di dalam sebuah keluarga telah menyaksikan bahwa kes penderaan berlaku, jadi mereka memilih untuk berdiam diri dan tidak melaporkan pada pihak berkuasa. Hal ini menyebabkan kes penderaan kanak-kanak akan terus berlaku dan tidak dapat dibendung walaupun telah dilaksanakan berbagai langkah untuk membendungnya. Seterusnya, cabaran dalam mengamalkan gaya hidup sehat adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran serta memerlukan maklumat. Dalam mengamalkan gaya hidup sehat, ahli keluarga perlu memiliki pengetahuan dan kesadaran yang umum supaya mereka dapat mengamalkan gaya hidup yang sehat. Antara pengetahuan umum yang perlu ada dalam diri keluarga adalah pembagian masa lapang dengan anak-anak. Ini untuk menjaga emosi anak-anak supaya mereka tidak terasa terabai dan tidak terasa asing daripada ibu bapa mereka. Jika sikap ibu bapa terhadap anak-anak tidak bermoral juga menyebabkan anak-anak mereka juga akan meniru sikap daripada ibu bapa mereka. Jadi apabila anak-anak yang tidak bermoral terhadap ibu bapa mereka akan marah dan seterusnya menyebabkan mereka tidak dapat mengawal emosi sehingga mereka mendera anak-anak mereka. Ini menunjukkan bahwa kesadaran tentang tanggung jawab sebagai ibu bapa amatlah penting kerana mampu membentuk keluarga yang bahagia dan harmoni. Untuk yang terakhir adalah cabaran untuk mempunyai pekerjaan tetap adalah tahap ekonomi yang tidak stabil. Tahap ekonomi yang tidak stabil berlaku kerana inflasi dan kadar pengangguran yang tinggi. Ibu bapa yang bekerja akan mendapatkan gaji bagi menampung kehidupan seharian anak mereka. Apabila inflasi berlaku, bebanan ekonomi dalam keluarga mereka akan bertambah. Jadi ini menyebabkan emosi ahli keluarga yaitu ibu bapa tidak stabil sehingga mereka sentiasa pikir cara untuk mendapatkan lebih banyak kewangan bagi menampung kehidupan anak-anak mereka. Apabila anak-anak mereka ingin mendapatkan sesuatu, tapi masalah kewangan menyebabkan ibu bapa tidak dapat menuruti kehendak anak-anak sehingga anak-anak memaksa untuk mendapatkan sesuatu, lalu ibu bapa juga akan
menjadi emosi, dan sehingga berlakunya penderaan sekali lagi berlaku karena anak-anak mereka sentiasa mendesak untuk mendapatkan sesuatu. Tegaslah bahwa untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap sangat mencabar karena kekangan daripada masalah ekonomi yang tidak stabil. Sekian dan terima kasih. Oke, antara langkah-langkah mengatasi penderaan kanak-kanak, yang pertama adalah mengadakan kempen tentang penderaan kanak-kanak kepada orang ramai. Kempen tentang penderaan kanak-kanak ini dapat dibuat sama ada melalui talian ataupun melalui bersemuka. Jadi jika ada yang kurang berkemampuan, maka kempen penderaan kanak-kanak ini mampu dilaksanakan melalui talian. Seterusnya, kempen penderaan kanak-kanak ini mampu mengatasi masalah penderaan kanak-kanak. Jadi jika kempen ini dijalankan, masalah penderaan kanak-kanak ini akan sentiasa berkurang. Seterusnya, yang kedua adalah ibu bapa harus memahami perkembangan kanak-kanak. Sekiranya ibu memahami perkembangan kanak-kanak, ibu bapa akan mengenal pasti apa yang akan berlaku terhadap anak-anak tersebut, sebab sikap anak-anak ini mempunyai sikap yang unik, yaitu membuat perkara yang pelik sehingga membuatkan ibu bapa berasa kurang selesa dan menyebabkan marah. Namun begitu, ibu bapa harus mengawal emosi supaya penderaan tidak berlaku. Seterusnya, yang ketiga, yang terakhir ialah ibu bapa harus mempunyai pekerjaan masing-masing supaya masalah keuangan dapat diselesaikan. Disebabkan masalah keuangan ini juga menyebabkan penderaan kanak-kanak, ibu bapa harus mempunyai pekerjaan tetap. Jadi jika dia mempunyai pekerjaan tetap, semua insuran yang harus dibayar dapat dibayar dengan mengikut tarikh yang ditetapkan dan tidak menyebabkan gangguan emosi. Oleh itu, anak-anak juga tidak akan menyebabkan stres apabila ibu bapa menghadapi masalah keuangan. Bukan itu sahaja, ibu bapa juga harus bijak berbelanja dan tidak berbelanja melebihi pendapatan. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Dalam pengejaran pula, isu berkaitan dengan penderaan kanak-kanak ini seringkali menjadi bualan sama ada di bahagian parlimen ataupun di kedai kopi. Kes penderaan kanak-kanak ini merupakan masalah masyarakat yang merangkumi pelbagai lapisan. Sebagai masyarakat yang peka terhadap isu-isu semasa, kita hendaklah peka dengan apa yang berlaku di sekitar kita. Pengajaran yang diperoleh daripada isu-isu penderaan kanak-kanak ini ialah kita hendaklah peka terhadap persekitaran. Sebagai contoh, jika berlakunya isu penderaan kanak-kanak ini di sekitar, kita hendaklah melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk mereka melakukan tindakan yang sepatutnya. Selain itu, pihak yang berwajib juga seperti Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat perlu bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Polis Diraja Malaysia untuk mengesan dan juga memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku dan juga pesalah yang melakukan penderaan terhadap kanak-kanak ini. Selain itu, kanak-kanak juga perlu diberikan perlindungan kerana mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan. Sebagai contoh, mereka perlulah diberikan tempat perlindungan sementara kes-kes mahkamah selesai agar ibu bapa ataupun pemangsa tidak mengganggu mereka sama ada dari segi fizikal ataupun mental. Berdasarkan kajian yang telah kami jalankan bahawa penderaan kanak-kanak seperti ini tidak semestinya berlaku kepada anak-anak, kerana kanak-kanak ini merupakan anugerah Tuhan dan kita sebagai sesama umat kita harus menghormati antara satu sama lain, tak kira mereka berumur tua ataupun muda daripada kita. Yang paling penting adalah ibu bapa harus memain peranan utama dalam kes penderaan kanak-kanak ini, kerana ibu bapa merupakan orang yang paling dekat dengan anak-anak. Selain itu, kanak-kanak juga memerlukan kasih sayang yang sesuai untuk didikan bagi perkembangan mereka. Pada peringkat perkembangan kanak-kanak, ia amat penting memandangkan ibu bapa merupakan golongan yang perlu memberikan sokongan dan bimbingan kepada anak-anak.
Dan di sini saya ingin mengingati bahwa kepada semua warga di luar sana untuk menghormati kanak-kanak dan menjaga mereka, karena mereka akan menjadi pemimpin pada masa hadapan. Terima kasih.